Nama tadi Syekh dia kata wat tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'ala al-insani lid-dukhuli fi dinil Islam. Dia kata tauhid merupakan kewajipan terawal. Kewajipan terawal nak masuk Islam, kewajipan pertama sekali ialah tauhid. Tauhid maksudnya bukan setakat mengucap syahadah. Sebab tu ada sami, ada velu, ada raja, ada kapur. Dia boleh mengucap tak? Boleh. Ada Ipman, ada Wong Fei Hong, dia boleh mengucap tak? Boleh. Boleh mengucap Ipman, pandai. Maksudnya bangsa Cina lah Ipman, kan? Dia boleh baca tak? La ilaha illallah. Pandai. Kan hari-hari keluar dekat TV ataupun dengar azan di masjid, dia hafal dah azan kita. Kan? Tapi adakah ia automatik dia menjadi Islam? Tidak. Sebab kalimah tauhid itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat. Syarat-syarat diterima tauhid itu di sisi Tuhan ialah antaranya ialah kena ikhlas, kena jujur, dia kena yakin, dia kena berilmu. Allah kata surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illahu, ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan ilah yang berhak disembah kecuali dia, kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah kata fa'lam, hendaklah kamu tahu. Apa maksud tahu di situ? Berilmu. Dia kena mengucap syahadah dengan ilmu. Bukan saja mengucap. Kenapa mengucap syahadah? Kenapa nak masuk Islam? Oh, saya nak kahwin dengan awek saya. Dia Kristian, awek dia Melayu. Nak kahwin, dia nak masuk Islam. Semata-mata nak kahwin, dia masuk Islam. Betul tak? Sebab tu bila berlaku perceraian 5-4 tahun kahwin lepas tu cerai, lepas tu murtad balik. Itu kes yang banyak. Sebab tu banyak punca-punca murtad ialah penceraian. Asalnya agama bukan Islam, masuk Islam sebab kahwin, bercerai, masuk agama, pulang semula ke agama dia. Jadi kita kata tauhid ini ialah apa? Dengan penuh jiwa raga, keyakinan hati dia mengimani bahawa tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak untuk kita sembah kecuali Allah. Tidak ada idola. Tidak ada idola. Apa maksud idola? Pujaan. Dalam hati dia tidak ada yang dipuja, yang dicintainya melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Dia tidak menyembah, tidak bertawakal kepada selain Allah Taala. Ada orang dia kata la ilaha illallah, dia Islam, IC Islam, nama pun Islam, kan? Muhammad contoh Muhammad bin Abdullah, contoh nama dia Muhammad, tetapi dia juga yang mempromosi ilmu kebal. Ada juga minta maaf cakap lah, kan? Ada puak-puak yang masih suka dengan ilmu kebal. Ilmu kebal ni syirik. Sebab apa? Dia melakukan sihir. Ilmu kebal ni sihir. Antara 7 mubiqat, antara 7 dosa yang paling besar, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, iyyakum wal mubiqat, dan hendaklah kamu berhati-hati terhadap mubiqat. Apa dia mubiqat itu? Dosa besar di antara dosa-dosa besar. Maksudnya di kalangan dosa besar ni paling besar sekali, kepala segala dosa besar. Al-awwal, yang pertama, asyirku billah, syirik pada Allah. Itu paling besar sekali. Paling besar sekali, walaupun sekecil-kecil benda yang kata syirik ni, memakai tangkal, percaya, bertawakal pada tangkal, memuja roh orang mati, memuja kubur orang mati, pergi ke kubur berdoa, minta syafaat dengan orang yang dah mati dan sebagainya. Kononnya wali Allah, wali Tuhan. Bila susah, dia ada masalah, dia sebut nama wali Tuhan. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tolong saya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tu dah lama meninggal. Islam ajar kita yang memerlukan bantuan, orang hidup ke orang mati? Orang hidup yang memerlukan bantuan lebih berhajat pada siapa? Orang mati berhajat pada orang hidup ke orang hidup berhajat pada orang mati? Orang yang mati berhajat pada orang hidup. Sebab apa? Dah terputus dah amalan dia, kecuali 3 perkara, kan? Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Dia perlukan doa orang yang masih hidup, dia perlukan amalan orang yang masih hidup. Si fulan yang meninggal tu ada tinggalkan harta, ada. Apa kata sedekahkan atas nama dia?
Dia memerlukan kita berbanding kita perlukan dia. Betul tak? Jadi syirik ini berlaku macam-macam bentuk. Ada macam-macam bentuk syirik. Dia bukan semata-mata letak patung patung Buddha ke apa ke, pergi sujud pada dia, itu syirik lah, syirik akbar. Tapi bukan itu sahaja. Orang Islam yang katanya menyembah Allah SWT dalam tidak sedar, dalam tidak perasan, ada banyak amalan-amalan yang terjerumus dalam syirik. Contohnya amalan, tak tahu mungkin dah makin kurang lah kan, tapi zaman-zaman dulu misalnya amalan mandi safar misalnya, siapa yang sempat hidup 70-an 60-an masih hidup, masih ingat kan amalan mandi safar. Macam mana, saya tanya pada ni lah, pada arwah mak saya, macam mana dia orang mandi safar. Zaman saya dah tak ada lah benda tu, saya lahir 80-an kan, 80-an dah mula slowly, masih ada sikit-sikit tapi dah tak ada, tapi 70-an masih banyak lagi. Orang dia kata mandi safar ni mandi untuk buang sial, tu sebab bulan safar, kepercayaannya bulan safar ni bulan sial. Jadi kena mandi safar, bernazar, macam-macam lah. Biar bernazar, mereka ada yang macam buat apa, macam message in the bottle, dia tulis apa hajat dia, masuk dalam botol, dia hanyut dekat laut. Ini semua amalan-amalan yang bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan syariat. Mujurlah alhamdulillah golongan-golongan yang ilmuwan, ulama yang balik daripada Timur Tengah, mereka pun mula berdakwah, mengajar kepada masyarakat, dan akhirnya lama-kelamaan amalan ini pun hilang. Tapi mission is not accomplished. Mission masih impossible. Still mission is impossible lagi. Sebab apa? Banyak lagi tempat-tempat syirik yang belum dihapuskan. Ada sebuah pulau di Melaka tu masih lagi menjadi pusat pemujaan, pusat orang-orang pergi bernazar kepada kubur-kubur orang mati. Apa alasan dia bila ditanya, kenapa awak buat benda ni? Sebab berkesan. Dia kata, tahun lepas saya datang sini bernazar, Tuhan kabulkan doa saya. Lepas tu tahun ni saya datang lagi. Jadi kita bernazar hanya pada Allah SWT. Allah puji orang yang bernazar, orang yang menunaikan nazar. Bila dia bernazar dan dia menunaikan nazarnya, yufuna bin nazri, mereka menunaikan nazar mereka. Allah Ta'ala puji orang yang membayar nazar, tetapi nazar kepada Allah. Boleh tak, apa hukum bernazar? Nazar ni ada pelbagai pendapat ulama lah. Ada kata harus, ada kata makruh. Lebih baik kita istikharah berbanding dengan bernazar dan sebagainya. Tetapi bila kita bernazar, wajib kita tunaikan.